Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kemarin berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Temburong sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-75. Daerah Temburong merupakan daerah kedua menjunjung keberangkatan ke bawah Dulia Maha Mulia bagi majlis seumpamanya tahun ini. Majlis berlangsung di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Temburong. Para pelajar dengan mengibar bendera kecil negara berbaris di sepanjang jalan menuju Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Temburong bagi menjunjung keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Paluan hadrah menyerikan suasana keberangkatan baginda. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan ulang tahun Keputeraan ke-75. Berangkat sama paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadibillah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Waqar, Pengiran Muda Muhammad Bolkiah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Sri Maharaja Permaiswara, Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Persembahan khas bertemakan Raja Kesayangan Rakyat menzahirkan rasa syukur dan menjunjung kasih rakyat dan penduduk daerah Temburong atas kepimpinan bijaksana ke bawah Duli Yang Maha Mulia untuk mencetus idea-idea baharu ke arah mencapai kemajuan negara. 375 orang peserta menjayakan persembahan. Kecemerlangan dan kegemilangan yang dicapai oleh semua lapisan rakyat dan penduduk daerah Temburong diterjemahkan melalui persembahan Grand Finale. Sebelum berangkat menemui rakyat dan penduduk daerah Temburong bagi Majlis Ramah Mesra ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan bergambar ramai dan beramah mesra dengan para peserta persembahan. How's it here?
Okey. Benda je tak? Kerjasama yang erat dan perpaduan kokoh dalam kalangan masyarakat di daerah Temburong antara faktor yang menyumbang kepada kejayaan setiap aktiviti meskipun masyarakat di daerah tersebut terdiri daripada berbilang kaum, bangsa dan agama namun tidak menghalang rakyat dan penduduknya untuk bersatu. Kesepaduan itu jelas tergambar semasa keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk di daerah Temburong kemarin. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Ananda dan Adinda Baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhdadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Perdana Wazir Sahibul Himah wal Waqar, Pangeran Muda Muhammad Bolkiah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran di Gadong Sahibul Mal, Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Pelbagai lapisan masyarakat sama-sama merafakkan syukur dan menyembahkan ucapan selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Daerah Temburong berkembang seiring dengan agenda pembangunan negara. Terbinanya Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin menghubungkan daerah Temburong dengan daerah-daerah lain. Penubuhan Otoriti Kemajuan Daerah Temburong AKDT menjana aktiviti perekonomian serta meningkatkan kualiti kehidupan rakyat dan penduduk bumi permata hijau ini. Pertubuhan wanita di negara ini turut memainkan peranan penting dalam memastikan negara berkembang maju dan berdaya saing. Kepimpinan berteraskan Islam serta kemajuan dalam kehidupan rakyat jelas menunjukkan kewibawaan baginda dalam memantapkan peradaban bangsa. Dalam bidang perekonomian, daerah Temburong terus berkembang pesat dengan penghasilan satu kampung, satu produk. Kerjasama dan sokongan padu pelbagai agensi di daerah ini dalam menyemarakkan Majlis Ramah Mesra adalah bukti taat setia dan mendaulatkan raja yang kekal utuh di setiap sanubari masyarakat.
Apa subjek kemarin? Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan kerabat diraja kemudian berangkat ke Dewan Kemasyarakatan Daerah Temburong bagi majlis santap. Doa selamat dibacakan oleh Pengiran Syahril Azman bin Pengiran Haji Metusin, Hakim Mahkamah Rendah Syariah. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'i izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan masyarakat yang berbilang kaum, daerah Temburong terus menikmati kemajuan pesat melalui pelbagai projek yang dilaksanakan. Ini tentunya dapat meningkatkan lagi taraf kehidupan rakyat dan penduduk di daerah ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Waddaullah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'du Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Ke bawah Duli Yang Maha Mulia King Maha Wajiralongkorn Prawajira Lau Chau Yuhua, Raja Thailand sempena Hari Keputeraan Baginda yang ke-69 tahun. Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk menjadi satu peristiwa bersejarah bagi rakyat dan penduduk daerah Temburong. Kemeriahan majlis tetap dirasakan walaupun dalam suasana norma baharu. Perasaan gembira penduduk terserlah dengan acara-acara seumpamanya yang melibatkan keberangkatan raja yang dikasihi rakyat jelata ini. Rakyat dan penduduk di negara ini sentiasa mendoakan semoga Ke bawah Duli Yang Maha Mulia kekal karar memerintah negara Brunei Darussalam. Di hari yang penuh gemilang dan rasa gembira. Selamat ulang tahun Hari Keputeraan Ke bawah Duli Tuan Patik. Semoga Ke bawah Duli Tuan Patik dilanjutkan usia dan kekal karar memerintah negara. Daulat Ke bawah Duli Tuan Patik. Semoga Ke bawah Duli Tuan Patik sentiasa di dalam perlindungan Allah dan sehat sejahtera dan kekal karar memerintah negara. Daulat Ke bawah Duli Tuan Patik. Banyaklah kemudahan-kemudahan yang telah disediakan oleh Ke bawah Duli Yang Maha Mulia kepada rakyat dan penduduk negara Darussalam. Syukur alhamdulillah. Walaupun Taninda sempat bersalaman dan Ke bawah Duli, jadi melihat wajahnya pun bersama kerabat sudah pun menyenangkan hati bagi kami lah. Saya mewakili daripada alumni program khidmat bakti negara, rasa amat bangga untuk berjumpa dengan Ke bawah Duli. Kami dapat lihat yang Ke bawah Duli itu sangat berjiwa rakyat, mau menyambut hari kelahirannya bersama rakyat jelata. Memang berbeza dari tahun-tahun yang sebelumnya dan ini menunjukkan bahawa Ke bawah Duli sangat prihatin kepada rakyat yang berbilang kaum. Saya berasa gembira saat dapat beramah mesra dengan HM kerana tahun lepas kami tidak dapat beramah mesra disebabkan COVID-19. Merapat Ke bawah Duli sehat dan makadam umur, Idi ngesa bawang tau Brunei Darussalam. Selamat menyambut Hari Keputeraan Ke bawah Duli Tuan Patik. Bersedia, berkhidmat, berbakti.
KBN! Selamat ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Tuan Patik. Selamat ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Tuan Patik. Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China menikmati sejarah persahabatan sekian lama dan tahun ini merupakan ulang tahun ke-30 penubuhan hubungan diplomatik antara kedua-dua buah negara berkenaan. Kenal kanan Lee Jianzhong berucap semasa majlis resepsi ulang tahun penubuhan Tentera Pembebasan Rakyat China ke-94. Majlis diadakan malam tadi di Hotel Rizkun International Gadong. Mewakili Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Pihin Dato' Laila Raja Major Jeneral Bersara Dato' Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Juga hadir Puan Yang Terutama Yu Hong, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara ini. Tidak ada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan di negara Brunei Darussalam kemarin. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara Brunei Darussalam kekal 333 kes. Dengan itu, 58 kes aktif kini dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan semuanya dalam keadaan baik, manakala 2 kes sembuh dicatatkan. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 192 kes. 550 individu sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 22,631 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 553 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 151,495 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya juga memaklumkan mengenai status vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di negara ini pada 26 Julai 2021 seramai 3,375 orang. Jumlah penduduk yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin seramai 126,050 orang, manakala jumlah penduduk yang telah menerima 2 dos vaksin seramai 24,052 orang dan warga emas yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin seramai 21,348 orang. Kementerian Kesihatan dalam siaran medianya memaklumkan mengenai perubahan waktu operasi bagi pusat vaksinasi Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Brakas yang akan bermula pada hari Isnin 2 Ogos 2021. Pusat vaksinasi daerah Brunei dan Muara di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah akan beroperasi dari hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pukul 8 pagi hingga 8 malam. Manakala hari Ahad dibuka mulai 8 pagi hingga 2 petang dan ditutup pada hari Jumaat dan hari kelepasan awam. Orang ramai boleh membuat tempahan bagi tambahan slot suntikan di dalam aplikasi BruHealth bagi Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah pada hari Jumaat 30 Julai 2021 pukul 8 malam. Negara-negara ASEAN perlu mempertingkatkan lagi kerjasama dalam menangani trend-trend jenayah rentas sempadan di era pasca COVID-19.
Kerah itu adalah penting bagi mesyuarat pegawai-pegawai kanan ASEAN mengenai jenayah rentas sempadan SOMTC untuk mengambil iktibar dari pengajaran yang diraih semasa musim pandemik COVID-19 dan menerapkannya ke dalam segala perancangan yang akan dibuat di masa-masa yang akan datang. Perkara itu antara yang ditekankan oleh Dato' Paduka Haji Sufian bin Haji Sabtu, Pemangku Setiausaha Tetap Keselamatan Penguatkuasaan dan Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri selaku SOMTC Leader Negara Brunei Darussalam pada sidang plenari SOMTC dan mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan kali ke-21 yang diadakan secara maya kemarin. Mesyuarat kali ini akan memfokuskan kepada usaha-usaha serantau untuk menangani 10 bidang jenayah rentas sempadan di bawah SOMTC, iaitu pengganasan, pemerdagangan orang, jenayah siber, pengedaran dada haram, pembersihan wang haram, penyeludupan senjata, jenayah lanun, jenayah ekonomi antarabangsa dan pemerdagangan hidupan liar dan perdagangan kayu balak serta langkah-langkah yang perlu diambil bagi menjaga keselamatan dan keharmonian rakyat dan penduduk negara-negara ASEAN daripada ancaman jenayah-jenayah berkenaan. Mengetuai delegasi negara Brunei Darussalam ke mesyuarat SOMTC kali ke-21 dan mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan dengannya ialah Dayang Hajah Nur Hashimah binti Haji Muhammad Daib, Timbalan Setiausaha Tetap Keselamatan, Penguatkuasaan dan Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Mesyuarat tersebut diadakan secara maya selama 3 hari di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Mesyuarat juga disertai secara maya oleh 10 rakan dialog ASEAN. Juga hadir Dato' Paduka Awang Zalani bin Haji Ismail, Pengarah Biro Kawalan Narkotik. Pelbagai persembahan memeriahkan pentas perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75 malam tadi. Di kawasan lapang letak kereta Jalan Bendahara berhadapan Muzium Alat Kebesaran Diraja, Bandar Seri Begawan, pentas perayaan disemarakkan dengan persembahan malam dendangan syahdu peraduan lagu irama joget berpasangan. Ia dianjurkan oleh Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Daerah Brunei dan Muara dan bahagian institusi Mukim dan Kampung Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Di daerah Tutong, persembahan pentas diteruskan dengan semarak tausyih anjuran Majlis Perundingan Kampung MPK Labunan. Persembahan melibatkan sekolah-sekolah agama di daerah berkenaan dan bertujuan untuk mencungkil bakat anak-anak muda. Hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara.